أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perbandingan apa saja seperti nyamak hingga sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmatnya. Sambungan kepada ayat terdahulu, iaitulah tentang kedudukan hidayah, syurga dan neraka. Syurga bagi orang yang patuh taat kepada Allah, dan neraka bagi orang yang derhaka kepadanya. Pendekatan itu dibuat menerusi bandingan orang yang sesat, bandingan orang musyrik, munafik. Munafik bagaikan orang yang menyalakan api. Apabila didapatinya cahaya, dia dapat berjalan sedikit, selangkah atau dua langkah, kemudian padam api itu sehingga mereka meraba-raba di dalam kegelapan, entah ke mana mereka akan tuju. Tidak dapat dilakukan, tidak dapat, sebab tidak ada cahaya, tidak ada hidayah pada mereka. Kemudiannya ini bandingan. Selepas daripada itu Allah Subhanahu wa taala memperkatakan tentang siapa? Tentang Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu kitab yang benar diturunkan kepada nabinya. Sesiapa yang meragui kebenaran itu, silalah bawa Al-Quran seperti mana Al-Quran yang ada ini. Jika tidak, maka ternyata bahawa mereka gagal. Apabila mereka gagal, ternyata Al-Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cabaran ini menimbulkan reaksi daripada kalangan musyrikin. Reaksinya ialah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini membuat bandingan dengan berbagai-bagai bandingan. Ini tidak sesuai dengan sebuah kitab suci. Bandingannya dibuatnya bagaikan orang sesat, bagaikan orang yang kehilangan cahaya, bagaikan ini tidak sesuai lah kata mereka dengan sebuah kitab suci yang diturunkan daripada Allah. Sekaligus kata mereka, ini Quran adalah ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bukannya datang daripada Allah. Itu sebab nuzulnya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, ayat innallaha la yastahi, untuk memberi jawapan seolah-olahnya kepada mereka yang meragui tentang bandingan yang dibuat oleh Al-Quran itu. Katanya innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perbandingan apa saja. Ma dengan syaddah begitu, maknanya apa saja. Jangan baca ma ba'udatan fama fawqaha. Kalau baca ma ba'udatan, ma tu maknanya tidak. Kita bacanya masalah ma biada syaddah itu, tasdid itu. Ini mustahab. Masalah ma kena ada situ. Kalau tidak ada, dia membawa arti lain. Satu tasdid saja, syaddah saja sudah jauh maknanya. Makna tidak satu, iaitu dia tak ada syaddah. Yang ada syaddah ini maknanya apa saja. Masalah ma apa saja bandingan. Nyamuk bukan sesuatu yang kecil sebenarnya, sekalipun dilihat kecil. Bagi Allah Subhanahu wa taala, nyamuk tidak
ada bezanya dengan gajah. Oleh kerana itu, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin membuat suatu perbandingan, maka dia bebas membuat apa saja bagi menyampaikan kepada suatu tujuan yang tertentu, iaitulah manusia kerdil dan ada lagi makhluk-makhluk lain yang lebih besar daripadanya, sekalipun makhluk itu kecil seperti nyamuk ini. Bandingan ini bagi orang yang mukmin, mereka dapat menerimanya dengan sebaik-baik. Tetapi bagi orang kafir, apabila mendengar bandingan seperti nyamuk, mereka menolaknya. Ketolak. Inilah sebabnya maka orang-orang bukan Islam tidak dapat menerima hidayat Al-Quran ini, kerana mereka masih mempertikaikan perkara yang tidak patut dipertikaikan. Sepatutnya mereka tidak pertikaikan soal nyamuk, tetapi soal mereka boleh menerima bahawa Al-Quran adalah satu panduan hidup bagi mereka. Jadi oleh kerana itu, Allah tidak segan untuk membuat sebarang perbandingan sama ada nyamuk ataupun apa saja. Dalam ayat ini, ayat 26 ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan kepada kita bahawa hidayat dan dalalah ini adalah pilihan manusia. Manusia yang memilihnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa seseorang itu supaya mereka beriman dan memeluk Islam, sekalipun Allah boleh paksa mereka, tetapi tidak dipaksa. Allah pulangkan kepada mereka untuk membuat suatu pilihan yang tertentu, sama ada hidayah ataupun dalalah. Jika mereka memilih hidayah, maka adalah pilihan mereka, dan Allah merasa untuk berpegang teguh kepada hidayat itu dengan malaikatnya, dengan dalil-dalil yang ada dalam alam ini dan berbagai-bagai lagi. Baik. Jika mereka itu memilih sebaliknya dan mereka berpuas hati dengan dalalah, dengan kesesatan, maka itu adalah pilihan mereka juga. Pilihan mereka. Mengapa Allah tidak memaksa? Sebabnya senang saja, kerana Allah memberikan kepada mereka akal, dan mereka berbeza dengan kayu, batu dan sebagainya. Mereka diberi hak untuk mempergunakan apa yang ada di dalam alam ini. Allah tundukkan segala ciptaan Allah di dalam alam ini untuk manusia. Jadi kalau begitu, Allah mahukan begini. Allah mahukan manusia ini bebas membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, kita balik pulanya kepada ayat kepada bahagian yang pertama. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perbandingan dengan apa saja, hingga nyamuk ataupun sesuatu yang lebih daripadanya. Lebih daripadanya itu lebih besar ataupun lebih kecil, lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil, semuanya itu boleh disifatkan sebagai lebih. Lebih di sini maknanya lebih kecil. Sama fauqaha, hinggalah yang lebih dari sesuatu yang lebih daripadanya, lebih daripada nyamuk lalat misalnya, lebih daripada nyamuk gajah misalnya, ataupun lebih kecil daripada nyamuk ini lagi, seperti kuman dan sebagainya. Kuman, semut, kalau lebih kecil daripadanya juga boleh digunakan kedua-duanya sekali, lebih besar ataupun lebih kecil. Nyamuk sebenarnya adalah satu makhluk yang keras. Makhluk yang keras walaupun kecil. Keras kerana kita lihat tabiatnya itu sebagai tabiat yang suka menyerang manusia. Dia tidak menyerang benda yang kecil-kecil, sama badan dengannya, tapi dia menyerang makhluk-makhluk yang besar. Kita lihat nyamuk sebelum menyerang, dia akan membuat bising terlebih dahulu. Ini tabiatnya. Bising. Apabila dia menyerang manusia, dia menyerang dan dia tidak mempunyai perasaan kasihan belas langsung. Dia menyerang, dia menghisap darah, kemudian dia rela dirinya mati pada tempat itu, ataupun dia terbang dengan badan dia yang bukan lagi badan asal, badan seperti bola. Dia akan beri papasan kepada mangsa yang disengatnya itu dengan kuman denggi. Kuman apa lagi itu pampasan atas darah yang diambilnya. Begitu sekali buruknya perangai nyamuk. Nyamuk tidak seperti asalnya. Asalnya ikan, hidup dalam air, kemudian menjadi burung, terbang. Jadi ini tabiat nyamuk sebenarnya. Dari sudut kejadiannya juga buruk,
dari sudut nafsu makannya juga besar, dari sudut nafsu menyerangnya juga tidak berperi. Kenyamukan manusia ni berperi kemanusiaan, tidak berperi kenyamukan. Sebab apa? Sebab apabila dia menyerang, dia menjadikan mangsa itu sekali hinggap sudah cukup untuk membawanya ke unit rawatan rapi. Itu nyamuk. Jadi kalau begitu memang tidak tepat jika ada orang mempersendakan bandingan Allah Subhanahu wa taala dengan nyamuk ini, kerana nyamuk dalam setengah keadaannya jauh lebih besar daripada manusia. Dari sudut perangainya yang keras, dari sudut tabiat makannya yang loba, yang hebat, dan banyak lagi kehebatan yang ada pada nyamuk. Cuma manusia ini tidak dapat berfikir dengan baik. Jika manusia dapat berfikir dengan baik menerusi nyamuk, mereka akan dapat meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga mereka dapat meyakini kebesaran Allah menerusi langit, menerusi dalil-dalil langit dan bumi. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala langit bumi untuk menciptanya, dan dengan seekor nyamuk sebagaimana yang dilihat oleh manusia dan diragui oleh setengah orang. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang beriman mereka tahu bahawa bandingan itu adalah yang benar daripada Tuhan mereka. Orang yang beriman mereka tahu. Mengapa? Orang yang beriman ialah orang yang berfikir. Dengan sebab dia berfikir maka dia beriman. Apabila dia berfikir maka sudut mana pun jika fikirannya dihala, maka dia akan sampai kepada matlamatnya. Berfikir kepada nyamuk, dia menjadi seorang pakar yang beriman. Berfikir tentang nyamuk, tidak lebih rendah berfikir tentang nyamuk ini daripada berfikir tentang alam yang lebih besar, alam malakut, alam syahadah dan berbagai-bagai lagi. Begitu sekali hebatnya ciptaan Allah apabila dihalalkan pemikiran yang sehat terhadapnya. Wa ammal ladzina kafaru, orang-orang kafir pula bagaimana? Fa yaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza matala. Dengan penuh senda mereka berkata, apalah bandingan yang seumpama ini dikehendaki oleh Allah? Bandingan seperti nyamuk misalnya, tidak ada suatu faedah pun padanya, mereka mempersendakan. Sedangkan di dalam Al-Quran ini menggunakan binatang sebagai bandingan dalam berbagai-bagai keadaan. Lalat pernah disebut dalam Quran, himar pernah disebut dalam Quran, lembu pernah disebut di dalam Al-Quran, dan banyak lagi. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan sebab itu dia menyesatkan ramai manusia dan memberi hidayah kepada ramai manusia, yakni dengan bandingan itu, di mana apabila dibuat bandingan maka menjauhkan orang yang tidak suka dengan hidayat ini, maka lebih jauh lagi. Orang yang beriman pula makin yakin kepada kebenaran Islam dan Al-Quran. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Allah tidak akan menyesatkan dengannya, dengan sebab bandingan itu, kecuali orang-orang yang fasik. Orang fasik ini orang kafir. Dalam bahasa Arab ada dua sebutannya. Satu fasid dengan dal, satu lagi fasiq dengan qaf. Fasid dengan dal ini kita lebih tepat terjemahnya rosak. Fasid, fasada ta'amu, rosak makanan. Fasid, fasada, rusak. Sesuatu yang sudah rusak namanya fasid. Tapi fasid ini sesuatu yang pecah daripada asalnya. Misalnya biji buah yang sudah lengkang terpisah daripada induknya namanya fasid. Orang manusia ini mukmin menurut asalnya, menurut fitrahnya dia beriman. Apabila manusia tinggal fitrah aslinya maka dia fasik. Kemana lagi apabila dia tinggal fitrahnya selain daripada kafir? Manusia kafir ini fasik. Istilah Quran bila disebut fasik, zalim, kafir, sama saja, satu saja, iaitulah orang yang tidak beriman. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa ulaika tiga. Ulaika humul fasiqun, zalimun, kafirun, sebenarnya sama saja. Sama artinya dia sudah terpisah daripada fitrah semula jadinya yang bersih itu. Apabila tidak bersih maka kufurlah artinya seseorang itu, tidak bersih rohaninya.
Allah Subhanahu wa taala katanya tidak menyesatkan dengan sebab bandingan itu kecuali orang-orang yang fasik saja. Orang fasik mereka tidak boleh menerima, tapi orang beriman mereka tahu bahawa nyamuk sebenarnya bukan satu perkara yang biasa, tetapi mengandungi banyak hikmat di sebaliknya, diketahui oleh orang-orang yang mengkaji, dan dengan kajiannya mereka yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan haiwan yang ganjil ini. Kemudian seterusnya alladzina yanquduna ahdallahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala